السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, muka surat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Sambungan daripada bab faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Perenggan kedua. Setelah kita membincangkan berkenaan dengan perkara yang perlu dijauhi oleh penuntut ilmu, banyak makan, banyak minum, banyak kenyang, banyak tidur, banyak cakap, banyak rehat, semua itu perlu dijauhi, dielak. Begitu juga pengarang kitab kita Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala pesan, kalau boleh elak daripada makan makanan pasar, iaitu makanan di restoran ataupun kedai-kedai makan di luar. Kalau boleh kita elok, eloklah. Kalau tak boleh elok, kurangkan, itu pun dah kira okey dah. Sebab alasan dia makanan dekat kedai itu terlebih hampir kepada najis, tak bersih. Dan memang ternyata benar sekalipun bila mana kita pergi tengok setengah-setengah daripada gerai, kedai yang menjual masakan makanan ini, sudut bersihnya tak jaga sangat. Kita makan dalam pinggan tu kira okey lah, sedap belaka. Tapi pergi dekat dapur, Allah, jadi kita duduk makan sedap-sedap tu tak apa nak bersih. Jadi bila mana tak bersih, memberi kesan pada hati jadi kerah. Hati kita jadi kerah. Bila mana kerah, belajar pun payah masuk, payah faham dan sebagainya. Jadi kalau kita elok-eloklah makanan-makanan, kalau boleh kita makan itu yang benar-benar dimasak, diyakini, terjamin bersih, lagi pula halal. Yang kedua alasannya kenapa kita tidak digalakkan makan makanan pasar, kerana bukan semua orang boleh beli. Mungkin kita dengan sebab keluarga ni ada duit boleh beli makanan pasar, tapi bagi orang yang miskin tak ada duit, dia tengok kita makan sedap, dia terliur. Sedapnya dia makan, aku nak makan, duit tak ada. Kita dah lah makan, bawa pula, beli pula, bimbit buat balik rumah. Dia pun rasa terkilan, sedih. Nak makan tak ada duit, nak beli tak mampu. Dengan sebab berlakunya terkilan di kalangan orang fakir miskin melihat makanan yang kita beli, hasilnya makanan yang kita makan mungkin kenyang tu dapat, tapi berkat tak ada, hilang berkat. Jadi dalam bab menuntut ilmu ini, ulama mengambil kira semua sekali. Sebab itu Ustaz sebut cerita sebelum daripada ni, Ustaz selalu pesan,
pada anak-anak, bila mana beli makanan buat balik rumah, pastikan kalau boleh kita sembunyikan. Yang duk tunjuk sangat pada orang menyebabkan kawan-kawan kita, rumah-rumah jiran kita tu, kawan kita lah, anak jiran kita sama bayar dengan kita, dia pun tengok kita beli makanan, dia pun rasa nak, kita tak bagi, dia teliu. Akhir sekali berkat makanan kita hilang. Dengan sebab dia teliu, kita ni saja je tunjuk, bukan nak bagi pun. Kawan tu tengok, celak mata, tengok. Akhir sekali, dia pun kata, kau nak? Kawan tu kata, nak, mana boleh. Dia main-main pula dengan kawan dia. Kawan tu pula teliu sangat. Balik rumah pula, minta pula desak pada mak dia, ayah dia untuk beli makanan sebagaimana kita makan. Tu tak boleh tu. Elok, ya. Beli makan kat rumah, yang tunjuk pada orang. Kalau tunjuk juga, pastikan kita beri juga pada dia mungkin satu suap, satu mulut, supaya menghilangkan liur dia. Teliur dia hilang. Bila mana dia boleh makan sikit, paling tidak boleh makan juga sikit, maka hilanglah teliurnya. Tapi kalau kita tunjuk, tak beri, maka dibimbangi makanan kita itu tidak berkat. Baik, sambungan cerita pada malam ni, berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan dihikayatkan bahawasanya Al-Imamu Al-Syaikhu Al-Jalilu Muhammadu Ibnul Fadli adalah ia, Syekh ni, Imam ni, pada ketika belajar ilmunya, nya tu kembali kepada imam, ilmunya nya imam, tiada makan ia imam daripada makanan kedai. Tak makan makanan yang dimasak, dibuat di kedai tu. Tak beli, tak makan dia. Dia makan, dia masak sendirilah. Ataupun orang masak, mak ayah dia ke buat makanan, dia makan tu. Tak makan makanan kedai. Nak jadi cerita, dan adalah bapa imam ni, bapa syekh ni, bapa tok guru ni. Adalah bapanya kediaman ia bapanya pada kampung. Jadi ayah dia ni tidak tinggal bersama. Dia ni seolah duduk di asrama lah. Kalau dulu dipanggil pondok, hari ni pun ada pondok juga. Jadi ayah berada di kampung, dia tinggal di madrasah, di sekolah, di pondok, pesantren. Maka mensedia ia bapa ataupun ayah dia tadi akan makanannya. Ayah dia ni punya ambil berat pada dia, masak dekat rumah. Bila mana sampai waktu makan, ayah dia akan bawa makanan pergi tempat madrasah untuk anak dia makan. Jaga makanan sendiri. Tak bagi anak tu makan daripada makanan kedai. Baik. Dan masuk ia ayah, bapa, masuk ia bapa kepada imam pada hari Jumaat. Satu ketika ayah dia pergi dekat pondok tu, maka dia masuklah dalam pondok madrasah anak dia. Pada satu hari Jumaat, kata dia. Maka lihat ia bapa, bapanya, ia bapanya, ia tu kembali kepada bapanya. Pada bilik anaknya, iaitu Syekh Muhammad. Syekh Muhammad tu imam tu, anaknya, anak bapa Syekh Muhammad lah, Muhammad bin Al-Fadli, anak Al-Fadli tu. Dia masuk dalam bilik, dia tengok dalam bilik anak dia akan roti kedai. Dia tengok ada masakan kedai, roti. Roti itu dibeli daripada kedai. Dia tengok ada makanan roti dalam bilik anak dia. Pada suatu hari, satu hari ada makanan dalam bilik anak itu, roti. Roti itu dia tahulah daripada pasar, bukan daripada yang dia bawa. Maka tiada bercakap ia bapanya akan imam tu. Tak bercakap hal keadaannya nya bapa. Marah ia bapa atas anaknya. Bila mana masuk ada makanan roti daripada kedai dalam bilik anak dia, dia tak bercakap dengan anak dia. Tak bercakap, senyap ni. Maknanya anak dia nak bercakap pun dia diam, tak bercakap. Tanda protes, ya, protes bapa terhadap anak. Ada makanan lain dalam bilik dia.
Maka menyatalah oleh anaknya, iaitu Syekh Muhammad tu, imam tu, anaknya, anak bapa Syekh Muhammad tu, anaknya tu Muhammad lah, Syekh Muhammad, akan keuzurannya. Dia pun bagi tahu dekat bapak dia, ya minta maaf lah, kata dia. Dia mengaku silap lah, tak sepatut ada makanan pasar dalam bilik dia ni. Maka berkata anaknya, Syekh Muhammad tu, berkata ia anaknya Syekh Muhammad, berkata ia Syekh Muhammad Al-Fadli tu. Kata dia bagi tahu pada ayah dia, aku tiada membeli akan roti ini, ataupun ini roti. Membeli akan dia akan roti ini. Dia tu kembali kepada roti. Tulis itulah. Kena tulis tu bukan dengar aja. Ya, sebab kita nak baca pula. Nak baca pula nganga-lah. Akan dia. Apa dia? Dia. Ialah dia tu apa? Dia. Tak tulis sangat. Kalau tak tulis dekat dia tu roti. Apa dia? Dia tu kembali ganti nama kepada roti. Kita pun mudah faham. Ni dok main dia. Orang bertanya, dia tu siapa? Dia lah. Iyalah, aku tahulah dia. Dia tu siapa? Dia lah. Takkan kau tak faham tu dia tulis dia tu? Ialah memang dia. Dia tu siapa? Dia tu benda apa? Dia lah. Sebab tu ia, dia, dengan dia, akan dia. Bunyi ia tu kalau sak sebut mesti kena tulis. Nya. Sebab kalau tidak pening. Kitab lama ni dia kena mengaji macam kitab Arab. Sebab dia terjemuh tu dia panggil balik bahasa sahaja. Dia bukan guna bahasa moden. Moden dia kira mafhumnya. Ambil kepahaman. Tak, kitab lama ni dia ada kembali tempat dia panggil rujuk domain. Rujuk ganti nama itu kembali kepada apa. Kalau benda, tulislah benda tu apa. Kalau kembali kepada orang, siapa orang tu? Ia tu siapa? Sebab tu sebut ia, usah sebut bapa ke, anak ke, supaya mudah. Tu dia. Baik. Berkata ia. Siapa ia tu? Ia siapa dia? Ia. Syekh Muhammad tu. Berkata ia Syekh Muhammad tu. Jawab kepada ayah dia, oleh kerana ayah dia tak bercakap dengan dia, dia minta maaf. Dia pun sebutlah, kata dia, aku tiada membeli akan dia. Akan dia apa dia? Roti. Kena tulis. Dan tiada aku redha dengan dia. Dengan apa pula tu? Dengan roti. Dia kata, dia kata sebenarnya roti ayah nampak dalam bilik saya satu hari tu. Yang tu bukan roti saya beli pun. Minta maaf lah, jangan ayah marah saya pula. Saya tak beli roti tu. Yang roti dalam bilik saya tu. Dan saya pun sebenarnya tak suka. Benda tu ada dalam bilik saya. Dia bagi tahu alasan dia tak nak ayah dia marah. Kemudian dia bagi tahu, oleh kerana dia tak suka, dia tak beli, habis tu daripada mana roti tu datang. Dia pun cakap, kata dia, dan tetapi membawa mari, mana membawa datang akan roti. Dia roti oleh taulanku, oleh kawanku. Tu dia. Dia kata, ayah saya tak beli roti tu. Habis tu roti tu macam mana ada? Dia kata kawan saya mari ziarah saya, kemudian dia bawa bawah tangan, bawa lah roti. Jadi dia yang bagi pada saya, dan saya sendiri pun sebenarnya bukanlah setuju sangat dia bawa roti, mari ziarah saya bawa roti. Saya pun tak suka sebenarnya. Dia bagi tahu alasan pada akhirnya, dia tak suka makan makanan pasar. Habis itu ayah dia jawab apa? Apa ayah dia jawab? Tengok. Maka berkata bapanya Syekh Muhammad. Bapa Syekh Muhammad, jikalau adalah engkau berihtiyat. Ihtiyat di mana? Beringat-ingat. Ihtiyat itu bahasa Arab mana waspada. Berihtiyat yakni waspada. Ataupun beringat-ingat ataupun berhati-hati. Itu dipanggil ihtiyat. Ayat dia kata, jikalau adalah engkau berihtiyat, beringat, berhati-hati, waspada, dan engkau warak, mana jaga diri daripada benda haram, benda makruh, benda syubhat. Kalau kamu jenis orang warak, kata dia,
nescaya tiada berani taulan ataupun kawan engkau dengan demikian membawa roti. Demikian membawa roti. Demikian itu apa tu? Membawa roti. Dia kata kalau kamu sendiri jenis orang warak, jenis ambil berat orang bawa makanan ni, engkau tolak. Kawan kamu pun tak berani nak bawa makanan. Umpama orang bawa makanan kepada kita, kita pun cakap dekat kawan kita, lain kali kalau kau datang jangan bawa apa-apa makanan. Jumpa dengan ayah aku siap, ayah aku tak boleh. Kalau tengok makanan, kalau bukan makanan dia bawa, memang dia marah punya. Akhir sekali dia tak nak cakap dengan aku. Kesan daripada ada orang bawa makanan, mari letak dalam bilik aku. Jadi aku harap lain kali kalau nak mari, tapi jangan bawa apa-apa makanan yang dimasak. Kalau nak bawa buah-buah kayu tak apa, hak jenis masakan. Jadi kalau kamu bersikap demikian, kawan kamu pun tak bawa makanan. Di maknanya kamu sendiri pun dia seolah-olah tak ada masalah pun nak bawa kena apa. Jadi kawan kamu beranilah bawa makanan. Kalau kamu sendiri bagi tahu dekat kawan kamu beringat, mana ada beraninya kawan kamu bawa makanan pada kamu. Bermakna kamu sendiri pun nak juga. Kamu sendiri pun ada perasaan mahu pada benda tu. Ini nasihat bapak dia. Betapa ulama dahulu menjaga sangat-sangat makanan terhadap anaknya. Agar anak itu mengaji supaya berkat. Belajar tu lancar, mudah faham, mudah ingat. Boleh beramal. Itu panggil warak. Sebab tajuk kita ni berkenaan dengan warak masa belajar. Beringat-ingat. Berhati-hati daripada perkara yang kita panggil ditegah ataupun sepatutnya diamal oleh penuntut ilmu. Sebab tu ulama dahulu kita tengok ilmu dia berkat. Dahlah banyak berkat pula. Kita pula mengaji dahlah sekejap, dahlah sedikit, kurang berkat pula. Hak sikit dah, berkat lah ada pula. Habis. Ulama dulu mengaji lama, ilmu banyak, berkat pula. Maka manfaat itu menyeluruh. Jadi orang boleh ambil manfaat yang banyak daripada ilmu. Oleh kerana dia jaga diri dia daripada perkara-perkara yang dicegah tak sepatut dia buat masa dia belajar. Ini sangat penting ni waktu kita belajar. Baik, habis. Habis kita berkenaan dengan satu kisah kewarakan. Ini panggil guru kepada guru, Syekh Muhammad Az-Zarnuji pengarang kitab kita ini. Untuk diambil pelajaran, pengajaran daripada kisah itu. Kata demikianlah, demikian inilah. Mana cerita lah kita boleh. Ini cerita. Kisah. Adalah mereka itu penuntut ilmu dahulu. Ulama dahulu. Mereka itu ulama dahulu. Warak mereka itu. Ulama-ulama dahulu sangat warak. Apalah warak tu. Sekarang ni payah sikit tak? Sikit-sikit kedai, restoran tak? Dengan jubah, dengan serban, duduk kedai dia makan. Orang dulu duduk madrasah dia, jarang nampak dekat kedai tu dia beli makanan pun, kadang-kadang dia makan kat rumah. Kita ni makan kat kedai. Penuh kedai dah. Orang kampung pun ramai, kita pun pergi tumpang sekaki pula. Bezalah orang dulu dengan orang sekarang. Mana oleh kerana mungkin suka untuk kita nak jaga sepenuhnya, paling tidak kurangkan, itu je lah. Dan kita nak makan pula, pilih warung-warung ataupun kedai-kedai yang mengambil berat berkenaan dengan kebersihan. Kerana bersih itu sendiri sebahagian daripada iman. Jangan duk kira asalkan masuk je. Tak bersih pun makan je, asalkan boleh makan. Jangan. Kita sebagai penuntut ilmu ini kena beringat, kena jaga bab-bab begitu. Biar kita makan tu bersih betul. Maka kerana itulah, kerana apa? Kerana warak. Maka kerana itulah tu kembali kepada warak mereka itu. Itulah tu warak mereka itu. Sebab kalau kita tak kembalikan tempat ganti nama tu, kita tak faham.
Sebagaimana Ustaz sebut tadi lah. Kalau sama-sama belajar dia pun tanya. Maka kerana itulah. Kerana mana? Kerana mana kata dia. Kalau kita tak tulis, tak tahu. Maka kerana itulah. Kerana itulah. Ialah itu tu kembali kepada mana? Itu. Kena tulis. Maka kerana itulah tulis warak mereka itu. Tulis dekat bawah itulah, tulis warak mereka itu. Barulah lepas ni kalau tanya, maka kerana itulah. Kembali kepada mana itulah? Kerana warak mereka itu. Boleh jawab. Kalau tak tulis, kita pun tak ingat dan kita pun tak apa nak faham. Maka kerana itulah, orang bertanya nanti nak tanya. Itulah tu kembali pada siapa? Maka kerana itulah. Itulah. Sudah. Tak jumpa tempat kembali. Kena tak. Maka kerana itulah, kerana warak mereka itu ditaufiq akan dia. Ditaufiq dimudahkan akan dia. Akan dia, akan siapa? Akan talibul ilmi, pelajar. Akan dia, akan talibul ilmi, mana akan penuntut ilmu. Akan dia tu kembali kepada penuntut ilmu. Di taufik mana Allah Taala mudahkan baginya. Taufik akan dia dimudah. Taufik mana dimudah, dia akan penuntut ilmu bagi ilmu. Mudah belajar. Dia baca sikit je, mudah faham, kemudian cepat ingat. Kenapa? Kerana dia jaga diri dia daripada benda yang bukan-bukan. Maka menghamburnya, menghambur makna menyebarnya, menghamburnya ilmu. Nya tu kembali pada ilmu. Allah Ta'ala mudah dia menuntut ilmu. Yang kedua, Allah Ta'ala mudah dia sebar ilmu. Dia pula boleh menyampaikan ilmu yang dia belajar. Berapa ramai orang belajar ilmu tapi dia sendiri pun tak faham, macam mana dia sendiri nak bagi tahu pula pada orang. Ini amat sedikit. Kerana mungkin ada sebab dia lah. Sebab tak warak dan sebagainya. Lepas tu dalam banyak-banyak orang menuntut ilmu ni, Ustaz selalu ingat pesanan panggil tuan guru Ustaz sendiri masa belajar tu, meninggal ada Allah yarhamu. Dia kata guru dia pesan, mana mengaji ni kena jaga adab kita, warak kita. Dia buat umpama, dia kata penuntut ilmu ni ramai. Dia kata serupa dengan pokok-pokok kayu di hutan. Kita ni mengaji ramai-ramai ni diumpamakan seperti pokok-pokok kayu di hutan. Dalam jutaan, beratus juta, berbilion pokok kayu di hutan itu, bukan semuanya yang boleh dibuat tiang seri rumah. Nak buat tiang rumah ni, bukan semua pokok kayu di hutan tu. Nak boleh jadi tiang tu, mesti kayu tu kayu yang kukuh. Kayu balak yang besar. Ada juga kayu pokok dia besar, tapi kayu dia tu rapuh. Umpama pokok kekabu yang kita buat bantal tu, dalam tu kekabu di kampung tu ada pokok kekabu, dia duri. Pokok dia ni kadang-kadang 1 pemeluk, kadang-kadang 2 pemeluk besar. Tapi batang dia tu kalau kita tebang tak boleh buat tiang rumah. Dia lembut. Cepat rosak, dimakan oleh binatang bubuk. Masuk pula kalau anai-anai habis. Walhaq pokok dia ni besar-besar meja ni. Jadi kata dia, dalam ramai-ramai penuntut ilmu itu tidak semua yang boleh dijadikan ataupun menjadi tiang seri rumah. Kalau buat rumah lah, buat bangunan, tiang-tiang dia yang kukuh. Hanya beberapa orang sahaja yang boleh menjadi tiang-tiang rumah.
Habis tu yang banyak-banyak ramai tu, dia kata yang ramai-ramai tu macam pokok kayu lain. Setengah tu jadi kayu api. Setengah tu jadi kayu buruk je. Maknanya, dia itu sendiri tidak boleh memberi manfaat yang besar kepada orang. Kayu api, guna juga tapi untuk kayu api. Bukan digunakan untuk menegakkan sebuah rumah sebagai tiang. Untuk kita panggil menguatkan struktur rumah. Kenapa? Kerana ada sebab dia. Sebab tu, yang nak jadi tiang bagi rumah ni, kalau kita puntut ilmu, orang ni betul-betul dia ni ikhlas kerana Allah. Dia belajar dengan sungguh, dia belajar pula jaga kehidupan dia dengan warak dan sebagainya. Orang ni insya-Allah layak menjadi tiang-tiang rumah. Maknanya menjadi tonggak-tonggak kepada masyarakat dan kepada umat. Kalau kita tak jaga, dia jadi macam orang ramai juga. Walaupun kita ni mengaji juga. Tapi oleh kerana mengaji, kita tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh para alim ulama kita dan sebagaimana dikehendaki oleh syarak. Ada orang mengaji cemerlang tapi tak semayang. Berapa ramai tak semayang? Tapi atas CJ itu A plus. Tapi tak semayang. CJ bagus. Cemerlang. Kalau kata subuh dinosaur boleh berkira lagi. Ni tak semayang terus. Tak semayang bang. Ramai. Ya. Jadi maknanya kita nak bahawa kita cemerlang dalam menuntut ilmu dan kita warak dalam mengamalkan ilmu. Yang ini akan berkat. Mana berkat ni, ilmu dia itu menyebabkan makin hampir kepada Allah dan ilmu dia itu memberi manfaat kepada umat. Kalau orang tu cemerlang sahaja tapi hilang berkat, dia jadi karut dalam masyarakat. Kadang jadi perampok besar, scammer besar hari ni. Kalau menipu orang dengan duit bank, dengan transport karut-karut ni, jenis orang cerdik, bukan orang bodoh. Dia hebat dalam bab elektronik ni, dalam media massa ni. Mana orang bodoh boleh jadi hebat? Maknanya dia orang cerdik, orang bijak. Tapi oleh kerana ilmu dia tak berkat, dia menggunakan ilmu itu untuk menipu orang. Itu kesan ilmu tak berkat. Tapi kalau ilmu itu berkat, dengan kepandaian media massa, dia menggunakannya untuk mengajak manusia kepada Allah. Menyedarkan manusia tentang tipu daya musuh-musuh Allah dan sebagainya. Ini ilmu berkat. Nak datang berkat tu, dia berkait waktu dia belajar. Kalau semayang bang pun tidak, nak berkat kot mana kita mengaji? Ataupun kita semayang bang tapi bercampur gaul. Hak halal pun kita buat, hak haram kita buat. Itu masalah juga. Sebab itu, waktu kita menuntut ilmu, pastikan jangan kita terlibat dengan benda haram, jangan kita terlibat dengan benda syubhat. Benda makruh kalau boleh elok, eloklah. Kalau kita juga terlibat dengan perkara-perkara itu, wali'iyadzabillah, kita bimbang. Takut-takut berlaku sebagaimana hadis yang kita baca sebelum ini, akan diuji oleh Allah dengan salah satu daripada 3 perkara. Sama ada dimatikan waktu muda, ataupun dia ni Allah campurkan dia satu masa nanti, lepas pada pengajian dia, duduk di ceruk kampung, mana ada ilmu, orang tak ambil manfaat dengan ilmunya, ataupun ia berada di bawah pemerintah yang zalim. Jadi, bawah pemerintah yang zalim, dia tak berani menyatakan kebenaran kerana nak jaga pangkat, nak jaga masyhur, nak jaga glamour, nak jaga duit dia. Kalau disebut benda sebenar, pemerintah itu akan buang. Jadi ilmu dia ada, maka ilmu itu tidak memberi manfaat untuk dia menegur pemerintah dan sebagainya. Ini antara tanda-tanda ilmu yang tidak berkat. Gaji besar, glamour dalam masyarakat, benda mungkar berlaku, dia tak berani bersuara. Sedangkan dia orang alim. Itu ilmu tak berkat tu. Ada orang macam ini akan dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kerana ilmu ni untuk dinyatakan mana betul dan mana salah. Tiba-tiba dia nampak orang ni buat salah, tapi dia tak berani nak tegur. Dengan sebab apa? Takut dia tegur, dibuang kerja, diturun pangkat. Di stop punya kebajikan dan sebagainya. Ini kesan-kesan daripada masa belajar dahulu, dia tidak menjaga perkara-perkara yang sepatut dijaga. Dan perkara itu kita minta pada Allah supaya Allah lindungi kita semua jangan terlibat. Wali'iyadzabillah min zalim. Habis. Baik. Katanya lagi, kata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala.
Maka kerana itulah, kerana warak mereka itu ditaufiqkan, dia akan penuntut ilmu, bagi ilmu dan menghamburnya, mana menyebarnya menyebar ilmu hingga kekallah nama mereka itu penuntut ilmu. Mereka itu penuntut ilmu hingga hari kiamat. Bila mana dia dapat ilmu dia berkat, maka dia pun sebar ilmu, maka nama dia pun timbul dalam masyarakat, selalu dikenang-kenang. Oh, ilmu ni nak aku ambil dengan syekh ni. Kemudian disampaikan kepada muridnya. Murid dia kata, aku ambil ilmu daripada guru aku nama sekian. Guru aku itu mengambil daripada ilmu gurunya nama sekian. Maka namanya sentiasa disebut. Anak murid ke anak murid kepada anak murid. Sampai kiamat nama dia sentiasa disebut. Sebagaimana hari ini, bila mana kita mengaji mazhab Syafi'i, siapa antara kita nama sebut, ulama-ulama besar, apatah lagi pelopor yang mengasaskan mazhab itu sendiri, Imam Syafi'i. Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Kita ingat. Disebut nama dia. Kemudian anak muridnya Imam Rabi', Imam Muzani, ramai lagi di kalangan anak muridnya. Walaupun mereka itu telah meninggalkan kita 1000 tahun lebih. Mereka tinggal kita ni, meninggal dunia ni 1000 tahun dah. Tapi namanya sentiasa disebut-sebut. Kita sebut, orang tu sebut, ulama ni sebut, ulama dunia tu sebut. Akhirnya dikarang, ditulis, disebut, tulis. Kenapa? Kerana berkatnya mereka. Kerana masa mereka belajar itu mereka menjaga sungguh-sungguh. Jadi begitulah orang yang berkat ini sentiasa akan diulang, disebut-sebut jasa mereka itu. Kenapa? Kerana keikhlasannya. Dapat sebar ilmu. Sebab tu orang yang hidup dengan ilmu ini, insya-Allah nama dia akan sentiasa disebut-sebut oleh umat, oleh masyarakat. Tapi orang yang jauh daripada ilmu ataupun ada ilmu yang tidak berkat, maka sekadar dia hidup. Bila mana dia mati, maka nama dia pun orang tak sebut dah. Orang lupa dia. Apa dah? Siapa dia dulu? Tak ingat. Masuk generasi kedua, orang pun lupa. Tapi kalau ilmu itu berkat, sikit-sikit kita sebut Imam Syafi'i. Sikit-sikit ilmu ni diambil daripada Imam Malik. Imam Malik pula berguru sekali pula dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pula mengambil daripada ilmu daripada para tabi'in dan juga para sahabat. Sahabat ni tentunya ambil daripada Rasulullah. Mana nama mereka sentiasa diulang. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tengok, sebut. Imam Ghazali tak? Maknanya mereka itu sentiasa sebut walaupun sudah ribuan tahun jarak mereka dengan kita radhiyallahu taala anhum. Sebab tu di sini dia kata akan disebut kekallah nama mereka itu penuntut ilmu tadi hingga hari kiamat. Sebagaimana kitab yang kita belajar ni, Syekh Az-Zarnuji ni, ratus tahun dia meninggal dunia ni, tapi kitab dia sentiasa dibaca, menjadi panduan kepada kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu dia. Habis. Dan berwasiatlah oleh satu orang alim pada fiqh daripada zahid. Mana orang-orang yang cintakan akhirat tanpa mengabaikan dunia, dia panggil zahid. Tidak tamak pada dunia, mereka ini tumpu kepada akhirat lebih daripada dunia. Daripada ulama-ulama fiqh akan penuntut ilmu dengan katanya. Ni ulama dahulu pesan, dia ambil wasiat ni. Syekh Zarnuji ni ambil taruh dalam kitab dia. Apa dia pesan ulama dahulu kepada penuntut ilmu? Lazim olehmu, sentiasa olehmu. Lazim mana sentiasa olehmu bahawa engkau terpelihara daripada mengumpat dan daripada sekedudukan dengan orang yang banyak bercakap-cakap. Dia kata kalau boleh kamu elok. Dengar aja orang mengumpat, jangan duduk-duduk dekat situ. Lari. Jangan pula kita dengar orang mengumpat, kita pula pergi join sekali. Sungguh. Memang aku geram lama dah. Memang dia ni teruk sungguh. Dia pula pergi tambah haji nama tu. Perencuh nak suruh sedap sembang. Jangan mengumpat, elok, jangan mengumpat. Ataupun kita ni pergi dekat orang suka sembang, kita tak mengumpat pun, tapi orang jenis sembang kosong. Hari ni apa panggil apa? Sembang kari. Sembang tak ada apa-apa faedah. Jangan duduk sekali bersekongkol dengan mereka. Jangan, ya. Ingat, hati-hati kita semua ni. Dan berkata ia orang alim fiqh dahulu ni. Berkata ia satu orang alim pada fiqh, bahawasanya mereka yang membanyakkan cakapan-cakapan itu, maksudnya banyak cakap, mencuri ia mereka yang banyak bercakap. Mencuri ia mereka yang membanyakkan cakap, mana bercakap tu.
akan umur engkau. Kata dia, sebenarnya kalau kamu pergi dengan orang banyak cakap sembang ni, kamu tak buat apa, sebenarnya dia telah mencuri umur kamu. Maknanya kamu duduk dengar dia bersembang, kamu tak perasan umur kamu itu berlalu tanpa kamu isi dengan perkara yang munafat. Jadi umur kamu habis. Siapa yang curi? Yang banyak cakap tu lah, sembang banyak lah. Kalau boleh kamu jangan duduk pergi pak sembang-sembang banyak. Dia curi umur kita. Maka mensia-sia ia mereka yang membanyak cakapan. Mana orang banyak cakap tu? Akan waktu-waktu engkau. Masa kita habis dengar dia sembang. Sebab tu kalau ini orang banyak cakap entah apa-apa ni, larilah. Tak perlu duduk lama kat situ. Dan kalau dia mari bilik kita pula, kalau boleh cakap kat dia, minta maaf saya ni ada hal sikit, saya banyak kerja lagi. Jadi tak perlu duduk sekali dengan dia. Kalau kita duduk dekat dia, dia lagi syok lagi. Akhir sekali masa berlalu, kita tak buat apa, umur kita habis. Ini pencuri masa. Lepas tu kalau kita tak mengaji, maka kita pun terlibat sama. Bahkan kita suruh umur kita habis tanpa apa-apa faedah. Duduk dengan orang sembang. Apa yang dia dapat? Masalah dunia tak selesai. Nak tambah saham akhirat pun tak ada. Bahkan tambah dosa pula. Baik tak jauh ni ya. Lepas tu kita ni jangan duduk sekali dengan mereka. Umpama hari ni oleh kerana canggih ni, antaranya kita kata apa? Dalam Facebook, hak benda karut-karut. Tak salah layan. Ataupun kita kata apa? Dalam WhatsApp. WhatsApp ni banyak tu sampah. Kita ambil hak jenis geng ataupun grup yang memberi manfaat pada kita. Nasihat ke, galakkan ke, perkongsi yang baik-baik. Jadi kalau jenis sembah habis data kita, habis homo kita duduk scroll nak baca, ingat aku takut ada manfaat. Satu benda pun tak ada manfaat. Jadi dia panggil grup sembang kari. Kalau boleh elok keluarlah. Ataupun kata nak keluar juga, biar kita tu pula yang menjadi ejen-ejen menyampaikan kebaikan. Kita lontarkan dalam tu program-program mengaji, memberi penerangan dan sebagainya. Kalau tidak, baik keluarlah, baik left group. Kalau tidak, kita menghabiskan masa. Kadang-kadang beribu, beratus satu-satu grup. Sebab kita tak sempat nak baca. Mesej. Kita duk ingat takut dalam banyak-banyak tu ada mesej penting. Kita buka dah, tolak. Berapa banyak dah habis masa kita? Dan kalau satu grup 5 minit, kalau kena 5 grup, kalau kena 10 grup, tidak ke 50 minit habis kita. Kita nak cari benda manfaat, masa habis, tapi benda tak ada. Benda karut je. Kadang-kadang setengah tu dia masuk ramai, maklum lah, beratus orang. Masuk pakaian tak cukup lah dalam grup tu. Kita pula asalkan nampak video je, nak tengok apa dia, kita download. Dan data pun habis, duit pun habis, umur pun habis, dosa pula dapat. Pahak jenis tak erti pula, tak ada agama pula, dia rasa syok. Akhir sekali dia pun kongsi pula dengan orang lain pula tengok pula, akhir sekali kongsi. Akhirnya sampai kita pula kita kongsi pada orang, benda tak ada manfaat. Ini boleh juga kita panggil duduk bersama dengan golongan-golongan pencuri masa. Pada masa hari ini lagi ramai pencurinya. Maknanya kita duduk tengok tidak ada manfaat pun daripada apa yang dikongsikan pada kita. Habis gitu ya. Jadi hak ini kalau boleh ni left group ataupun kita pakai scroll ataupun delete tu. Tak ada manfaat. Kalau dia share selawat boleh kira dah. Stiker selawat dah. Tak. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada juga manfaat. Lalu je orang baca kali selawat. Boleh 10 pahala rahmat Tuhan. Ini tak ada. Entah apa. Kadang-kadang kita pun geram juga. Siapa hang telefon kita. Penuh dengan benda tak ada manfaat. Berat. Buka-buka. Pasal apa? Banyak maklumat ni. Berat dengan videonya. Berat dengan gambar entah apa-apa. Berat dengan stikernya. Kalau benda tu bermanfaat, okey. Kalau tak ada manfaat, kalau sampai dekat kita, berhenti setakat kita. Jangan di-share pada orang. Jangan. Ini kita orang mengaji kena buat begitu. Kalau dia ikut begitu, habis. Duit habis, masa habis, manfaat tak dapat apa-apa pun. Kadang-kadang kita buka, geram pula dah ada pula dah. Nak marah pun ada juga. Tapi nak marah pun sekadar dalam geruk. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Jadi kalau kita tegur lebih-lebih pula, dia kata kita ni pula tak pandai bergaul dengan orang pula. Orang nak gurau je, kita nampak sungguh-sungguh. Jadi payah belaka. Jadi kita jawab satu, dia jawab 10. Pak kita pun naik panah juga. Akhir sekali habis masa begitu. Orang ni kata gitu, kita jawab. Orang ni jawab, kita balas balik. Habis masa. Jadi oleh kerana itu, kata Syekh ni awal-awal lagi, jangan kamu terlibat dengan puak-puak
suka apa? Hari ni suka perabot orang, suka fitnah orang, suka mengupak orang, suka menghabiskan masa orang. Kalau boleh jangan kamu terlibat wahai penuntut ilmu. Mana elok benda ni. Kalau kamu tahu jangan join sekali. Biarlah orang nak join jenis tu, ya. Jenis orang panggil ya kaki dia begitu dah, kita pun tak boleh buat apa. Sekadar kita nasihat. Yang penting kita jaga jangan sia-siakan umur kita, kerana mereka ini merupakan pencuri-pencuri masa. Pencuri-pencuri waktu yang kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan. Kalau tak ada nasihat ataupun tak ada pengajaran, maka kita pun larut sebagaimana mereka yang telah larut. Jadi inilah untungnya kita mengaji. Kita boleh beringat. Bukan makna kita tak buat langsung, mungkin kita juga terlibat, tapi mungkin kita boleh beringat tu tak terlalu banyak. Masa kita dihabiskan pada perkara-perkara yang sia-sia. Dan setengah daripada warang itu pula bahawa jauh ia daripada ahli fasad dan ahli maksiat-maksiat. Setengah daripada sifat warak, dia jauh daripada golongan-golongan jenis karut dalam masyarakat. Dia juga jauh daripada ahli-ahli maksiat dan ahli mensia-siakan umurnya. Sebab apa? Kerana bahawasanya berhampir-hampiran itu memberi bekas dan berjakit tak dapat tidur. Dia kata kalau kita duk bergaul dengan mereka ni, sekalipun kita kata kita bergaul ni, kita bukan nak terlibat sangat, tapi kena ingat getah tu kena juga. Dia reset dekat kita juga. Kena juga walaupun sikit. Kita memanglah tak sembang dengan dia. Kita bukan kaki mengumpat orang. Tapi orang tengok kita duduk sekali dengan game mengumpat, maka orang pukul kata, serupa je belaka. Hak ada tu serupa belaka. Kita berkata, aku tak pernah mengumpat orang pun, tapi dah duduk game mengumpat, orang kata kita mengumpat juga. Kita duduk geng isap rokok tak? Ada kawan-kawan kita ni kaki rokok. Isap rokok dalam bilik air, isap rokok belakang asrama, isap rokok dalam hutan, isap rokok dalam kain selimut. Jadi kita pun kenal ni geng isap rokok ni, isap wik dan sebagainya. Sedangkan kita ni bukan kaki kat isap rokok, tapi kita rapat, kita berkawan belaka. Akhir sekali ustaz pukul kata, engkau jangan tipu, engkau pun sama juga ni, kaki wik, kaki rokok juga. Kita pun rasa menyesal kita. Mana ada ustaz, saya tak terlibat dengan rokok ke apa, tak ada. Tak terlibat apa, engkau sekali je campur ni. Ya belaka dah ni. Habis dengan kau kena lesek habis. Tapi kalau kita beringat daripada awal lagi, kita tak campur dengan puak ni. Memanglah semua sekali sama dengan kita, tapi kita bukan duduk sentiasa dengan dia. Maka kita selamat. Orang tak akan tuduh kita. Kenapa? Kerana kita mengelak daripada mereka. Orang perhati, dia ni lagi sikit mungkin geng dia ni. Kalau geng dia sah, dia kerumu dah. Kalau jenis kerumu tu memang geng dia. Sebab tu yang duduk kerumu. Boleh kenal dah. Ni orang panggil kita hidup, ustaz hidup ni umur lebih daripada separuh usia Nabi ni, ayah-ayah kita, pakcik kita ni, maknanya dia pengalaman banyak. Maknanya pengalaman hidup ni dalam kocek. Dalam kocek ustaz ya. Sebab tu kalau ustaz tengok muka ni boleh kenal dah. Bukan makna nujum tu kan sahih, tapi pengalaman. Tu dia. Mak nakal-nakal ni memang gitu dia. Jadi maknanya kalau tengok kawan-kawan kita jenis kaki tak baik ni, jangan kita join sekali. Kenapa? Kerana sifat itu akan cepat berjakit. Kesannya tak banyak sikit. Hak jenis kaki rokok ni, budak-budak ni, sebab dia berkawan. Dia bukan isap rokok pun dulu. Pasal apa awak isap rokok juga? Sebab berkawan dengan dia. Kata dah. Kalau awak tak berkawan dengan dia, awak tak isap rokok. Rokok pun awak tak kenal. Vape awak tak kenal. Ni dak bawa masuk. Setengah-setengah bawa masuk. Pasal berkawan. Lepas tu dia pakat sembunyi pula, pakat buat dia. Tanya. Tak tahu. Mana ada ustaz? Tak ada ustaz. Dia jaga buat dia tu. Tak ada siasat. Tak mengaku. Pasal apa? Dia pun pegang prinsip juga. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Tu dia tuan. Lepas tu dia pegang kemah, tak cerita. Sebab kalau pecah seorang, habis dapat tangkap. Oleh kerana tu dia pakat buat dia. Kemah kemih tu. Tak cerita. Walaupun dapat dah bukti tu pun tak mengaku. Orang luar apa ni. Itu kesan daripada berkawan. Lepas tu dia kata dia, elok daripada mereka. Kenapa? Kerana berkawan dengan orang tak baik ini akan memberi bekah sebagaimana kita berkawan dengan orang baik. Dia beri bekah juga dalam kehidupan kita. Tak dapat tidak, mesti kata dia. Ada benda ni melekat dekat kita ya. Kadang-kadang kita tak perasan, orang lain perasan. Nampak dulu orang ni bagus, tapi sekarang nampak culas. Nampak liar sikit. Kita pun tengok dia berkawan dengan siapa jadi macam ni.
Kita pun seperung tengok, dia rapat dengan orang ni, patut pun orang ni jenis culah. Jadi penyakit culah tu kena dekat dia. Tengok. Apa tak? Sebab tu kita kena berkawan, kalau mengaji ni kena berkawan dengan orang rajin, kena berkawan dengan orang bersungguh, kena berkawan dengan orang warak, kena berkawan dengan sentiasa kawan tu nasihat kita. Jangan berkawan jenis suka main, banyak tidur, banyak tak nak mengulang apa. Kalau kita berkawan dengan orang tu, kita sendiri pun jadi berat. Tersok, duk main-main gitu. Ini merugikan kita. Jadi nak berkawan ni, pilih kawan. Tak boleh, ayah kita pun nak berkawan, kena berkawan dengan kaki masjid, kaki surau. Maka kita akan pergi masjid, kaki surau. Kalau kita berkawan dengan kaki kedai, kawan kaki kedai lah. Duk kedah. Kedah hari-hari nampak, surau tak nampak. Pasal kawan dia kaki kedai. Biar kita ni berkawan hak rapat ni, kaki-kaki yang baik. Jangan kaki tak baik. Kaki tak baik dengan kita pun kena cop juga. Kaki tak baik. Kita tengok ayah kita kan, pakcik kita. Ini kaki pancing. Habis pakat mancing belakang. Tak apalah mancing. Hak kaki lain. Kaki pancing dah. Ni geng kaki pancing. Kawan-kawan kita dah, kawan-kawan besar ni. Ni geng kaki motor. Ni geng kaki kereta klasik. Jadi dia berkawan. Dia melekat. Mula-mula mengenal. Akhir sekali dia pun jadi hak kuat. Jadi kalau hak kuat benda baik, bagus. Tapi kalau kuat benda tak baik, jangan. Kita elok. Ya? Kerana dia akan melekat. Sikit sebanyak melekat dekat kita. Kena reset juga dekat kita. Ya? Tak dapat tidak kata dia. Kemudian dan bahawa duduk ia hal keadaannya berhadap kiblat, dan bahawa adalah ia berjalan dengan jalan Nabi SAW. Berjalan ni maknanya mengikut sunnah Nabi. Bukan berjalan cara berjalan tak. Cara berjalan pun kalau kita tahu Nabi berjalan macam mana, patut kita berjalan begitu. Maksud cara berjalan di sini iaitu mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian insyaAllah kita sambung balik. Kita akan ulang daripada dan setengah daripada warang itu pula bahawa jauh ia daripada ahli fasad. Kita akan ulang situlah insyaAllah. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.